Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Muka surat 150 tengah sikit tu adapun dalil. Adapun dalil yang menunjukkan atas sampai pahala puasa kepada orang mati. Kita masih lagi dalam perbincangan ni kaitan di antara orang hidup dengan orang mati. Nak atas pahala. Sebab kita tahu dah dalam hadis Nabi tu, idza mata ibnu Adam, bila mati anak Adam tu, in qata'a amaluhu, putus segala amalan dia. Bila dia mati nak buat amal tak boleh dah. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Nombor 1, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang dimanfaat dengan dia. Kemudian yang 3, au waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan dia. Tu sepakat. Cumanya nak masuk yang keluar daripada hak 3 tu, ialah amalan orang hidup ni puasa. Boleh ke tak pahala orang hidup ni, pahala puasa dia bui kat orang mati? Dia kata ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, riwayat daripada Siti Aisyah, isteri Nabi radhiyallahu anha, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Makna dia kata dalil yang menunjuk ke siapa pahala kepada orang mati. Dia mati dah ni, kita nak beri pahalanya puasa. Dalam hadis Muslim, Bukhari dan Muslim, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya barang siapa mati dan atasnya puasa, maksud dia mati tapi terhutang puasa, nescaya puasa ganti daripadanya oleh walinya. Dan bagi beberapa bandingan daripada hadis yang sahih, dan sesungguhnya telah memberitahu oleh syarak lah, dengan siapa pahala puasa itu akan siapa pahala membaca Quran dan umpamanya daripada segala ibadat yang bahasa badan, ataupun dipanggil ibadat badannya. Makna dia begini, sesiapa yang mati, ia menangguh puasa, dah mati tangguh puasa berapa dia lagi, dah mati tak wajib puasa. Lagu mana ni? Maknanya dia ada hutang puasa. Misalnya dia puasa, dia nazar ke, ataupun dia tak ganti puasa. Masuk bulan puasa tu dia sakit, ya, dia tak ganti. Jadi dia ganti, dia mati dulu. Jadi dia ni menanggung puasa lah, hutang dengan Tuhan. Dia kata sini disempurnakan oleh walinya, wali dia. Jadi dia kata bandingan yang serupa ditunjukkan oleh hadis sahih bahawa
telah sapa pahala seperti puasa, lagu mana? Pahala baca Quran. Dan lain-lain ibadat secara badan. Jadi tu usaha kita ni, dia bercanggah sikit dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata baca Quran tak sapa kepada si mati. Macam dia ni Abdul Qadir Mandili ni dia kata sapa. Apa Abdul Qadir Mandili dia duduk sebelah ahli sapa? Bagus. Sebab dia ulama Mekah. Mekah ni dia pakai mazhab Hambali. Jadi pendapat Imam Ahmadnya sapa. Situ dah. Jadi kita sini walaupun mazhab Syafi'i, kita berpandangan sapa juga. Ataupun ngawayaknya hak tu bukan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad. Faham tak? Jadi dia ni menasabah lah. Dia duduk alik sapa sebab dia ulama Mekah. Syekh Muqaddim Mandili ni dia ulama Mekah. Tapi orang kita sini tak apalah. Jadi benda ni kita tak sedut balah lah. Baca Quran atas kat orang si mati tu, siapa aku tak siapa, jawab dia siapa. Cumanya mengadakan upacara tu, baca ramai-ramai berjamu gapo tu. Maksud dia baca di sini ialah dia tidak buat Imam Ahmad pun dia kata siapa ni siapa, tidak buat upacara, anak baca ataupun saya tolong baca hadiah. Tidak kata dia buat satu orang panggil, tertib tertentu, kaifiat tertentu, seolah-olah membuat syariat baru. Itu beza. Dan begitulah dia dengan ibadat-ibadat lain, dia panggil ibadat bangsa badan. Dia ibadat bangsa badan, ibadat yang kita buat dengan tubuh badan kita. Haji, tubuh badan tu buat. Dia panggil ibadat badaniah. Kerana bahawasanya puasa itu menahan diri daripada segala yang membatalkan serta niat. Dan sungguhnya telah datang nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa pahala kepada yang mati, maka betapa dengan membaca Quran yang ia pekerjaan dan niat. Dia nak hujah lagu tu. Kita tengok dalam bahasa baru. Ini disebabkan dia kata puasa-puasa tu ialah amalan menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan berserta dengan niat. Tu je usaha dia kata. Kalau kita puasa tak buat apa satu, niat tak makan dan tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi dia kata atas bukti itulah puasa tentu sapa. Sebab apa? Ada nah tadi kan? Betul tak? Puasa tak ada nah. Ada nah, ada dalil yang menunjukkan siapa pahala puasa orang yang hidup ni kepada si mati. Gak dia kata puasa-puasa ni perbuatannya tidaklah kata nampak belah mana sangat, sebab puasa ni bukan sembahyang nampak tunduk bangun lah. Niat lepas tu jaga diri daripada perkara yang membatalkan puasa, makan, minum dan sebagainya. Baik, kalau lagu itulah dia kata bendanya, apa beza dengan baca Quran? Dia kata sesungguhnya telah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa siapa pahala puasa kepada si mati. Tapi dia tak sama sebenarnya. Puasa kena buta boleh ada. Boleh tak buta. Hayalah hatulah. Itulah riwayatnya barang. Ini riwayat tu sahih itu situ dia bukan. Ni bukan kata Abu Ja'far At-Tahawi ni. Teks dia. Dia yang menterjemuh, dia mengulang. Syekh Abdul Qadir Mandili ni dia duduk alik siapa pahala baca Quran, dia qiyas atas tu. Riwayatnya tidak, bukan semua ulama setuju dengan pendapat dia tu, tapi begitulah ulama-ulama mazhab Hambali. Sebab dia ulama Mekah kan. Jadi dia kata kalau baca Quran tu kalau kita niat juga. Puasa dia kata kita niat wi kat orang hak mati, dia baca Quran kita niat juga. Nampak tak? Dia qiyas atas tu.
Jejak banyak lagi lah sebenarnya. Bukan sekali tu saja dia nak jawab. Puasa ada nas. Baca Quran tak ada nas yang boleh jawab. Ya, betul. Lepas tu yang kedua, nak kiyah ke mana? Sebab tidak berlaku kepada Nabi dan sahabat. Tidak pernah berlaku apabila berlaku kematian zaman Nabi mula, sahabat ni baca Quran hadiah pahala kepada si mati. Tak ada lalu nak. Ya. Saya tak ingat. Ni pendapat dia. Ni pendapat dia ni. Tidak pernah ada riwayat Sayyidina Abu Bakar apa, bila anak dia mati, keluarga dia mati, dia tolong baca Quran. Hadiah pahala kepada si mati. Puasa sebab ada nah tak ni, man mata alaihi siyamun tadi. Betul tak? Tu nak royak nak balas daripada Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang sealiran dengan dia. Tapi ulama-ulama Syafi'i hak mutakhir ini pula duduk ada Imam Ahmad pula. Ingat dah, bila dia sebut ulama mazhab Syafi'i bukan mestinya serupa dengan Imam Syafi'i. Ulama mazhab Hambali tidak mestinya serupa dengan Imam Ahmad. Cuma dia tidak berupaya dia nak tubuh, orang panggil tubuh mazhab baru. Nak tubuh mana? Ambil Syafi'i. Bila dia ambil Syafi'i sebagai mazhab dia, tidak mestinya serupa dengan Imam Syafi'i. Kalau tidak serupa, nak kata mazhab Syafi'i mana? Dalam tidak serupa semua, tapi banyaklah benda-benda hak cara semayang, ibadat lain. Tak ada ulama yang serupa betul sing dengan tuan punya mazhab. Mazhab mana-mana sekalipun. Sebab tu lain. Syafi'i dengan pendapat Imam Syafi'i dengan ulama-ulama Syafi'iyah. Syafi'iyah tu ulama-ulama yang dia mendakwa diri dia ni adalah bermazhab Syafi'i. Situ dia. Tapi kita sini nak ayat supaya kita sedar, kita duduk pakal ni ialah pakal pendapat Imam Ahmad, walaupun kita imam mazhab Syafi'i. Walaupun kita ni bermazhab Syafi'i. Tu kena ingat molek dah. Baca Al-Fatihah bunyi saudara kita mati dah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita sedekah Al-Fatihah. Tu kita turut siapa tu? Turut Imam Ahmad, bukan turut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i royak dah. Tunjuk dah minggu lepas dah. Imam Syafi'i kata tak siapa. Sebab laisa min kasbihin, dia kata. Bukan usaha dia. Wa amalihin, dia bukan amalan dia. Situ dah. Adapun berdalil mereka itu atas ketiadaan sampai. Ni dia mari pula. Ni ahli orang kata tak sampai. Imam Syafi'i kan. Pahala membaca Quran kepada orang yang mati dengan firman Allah Taala. Ni surahnya surah An-Najm. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Artinya bahawasanya tiada ada bagi manusia melainkan barang yang mengusaha ia akan dia. Wa an laisa, dan tidaklah lil insan bagi manusia tu illa kecuali ma apa yang sa'a dia usahakan. Jadi baik. Saat ni Tok Syekh tu kata siapa dah. Dia cuba buat mari pula. Dia kata manakala dalil pihak yang mengatakan tidak sapa pahala baca Quran kepada si mati ialah berdalilkan ayat 29 surah An-Najm. Ayat dia wan najmu iza hawa, kan? Dekat-dekat nak juzuk 30. Dia juzuk 29 dah. 29 dah, 29. Maksudnya wa an laisa lil insan illa ma sa'a, tiadalah yang diperolehi seseorang manusia melainkan apa yang diusahakannya. Maknanya seseorang manusia tu dia akan boleh atas dasar usaha dia. Dia tak boleh nak ambil usaha orang lain. Kalau orang lain tak boleh buat. Dan kalau ayat lain pula kan dosa. Wala tazri wa ziratun wizra ukhra.
wala tazru waziratun wizra ukhra, tidak akan menanggung dosa seseorang itu dosa orang lain. Kita tak tanggung dosa orang lain. Begitu juga dengan usaha. Nak buat pahala kita kena buat sendiri, ring kederak kita sendiri, usaha kita sendiri. Oh, ada pasal denah tu kan. Ada pasal tadi lah kata hutang tadi. Hutang, bayar hutang kan. Ada hutang. Okey, situ dah ayat perbahasan dia. Maka dijawab, tengok sebab dia kata Tok Syekh ni dia nak duduk alik hak boleh. Siapa? Dia nak jawab balik. Dia nak debat balik. Yang kata tak siapa ni nak jawab dia kata. Ni setuju angin alik orang kampung kita lah ni dah. Beda. Orang kampung kita dia nak duduk alik siapa? Jadi tak apalah, terpulang lah. Maka dijawab daripadanya dengan beberapa jawab. Setengah daripadanya bahawasanya ayat ini tiada menafikan ia akan mengambil menepak manusia dengan usaha orang yang lain. Kita baca dulu ayat. Kita baca dulu ayat klasik dia. Dan hanya senyum ia menafikan akan milik seorang akan yang tiada diusahakan. Kita tak apa-apa faham ni, apa dia nak again. Pendapat ini ditolak oleh beberapa jawapan. Pendapat lagi mana? Pendapat ia kata tak siapa. Dia kata nak jawab. Antaranya dia kata ayat wa an laisa lil insan illa ma sa'atu. Dia kata ayat tu tidak menafikan dapatnya menapak seseorang hasil usaha orang lain, dia kata. Dia faham gitu. Seseorang itu tidak akan dapat melakukan atas usaha dia sendiri. Tapi dia kata tidak nafi kalau orang lain buat wik dia. Dia faham gitu nak kata. Kau kita faham ke mana kan kata? Faham mana kan? Kata kalau orang tahu. Dah kena bui dia. Tapi orang tak pun di sini hari kita buat ni. Pakai baju saja ni. Itu dia kata ila hadratin nabi. Dia kata yang dia doa lah kan. Dia doa lah kan. Allahumma ja'al sawaba ma ni. Orang dah ingat tahlil kan. Allahumma ja'al sawaba ma qara'na. Ya Allah jadikanlah pahala yang kami baca ni. Wa ma sallaina, dan kami apa selawat su tu dia kata. Dia sebutkan Nabi ila hadratin nabi. Nabi tu. Akhir sekali summa ila arwahi manistama'na hahuna bisababihim, dia kata. Dan siapa kena pahala kepada arwah yang kita berhimpun sebab musabab kita berhimpun pada malam ini. Kita minta mengatakan tu leceh wiki dia. Mana bunyi lah tu. Cumanya takut dia baca tak faham-faham apa dia kata. Tu lebah dia baca. Summa ila misla zahir kan. Lama tak baca, temu kita tinggal lama dah tahu ya. Ila ruh man ijtama'na ha huna bisababihim. Dia kata, "Ini kena doa." Tak kena. Kalau jadi tu usah ya. Jadi kalau dia faham dia kata, gapo dia kata dia kepada ruh tulus apa pahala kita duk mengerti wa ma halalna yang kita tahlil. Halalna tu tahlil, salaina selawat. Kan dalam tahlil arwah kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takun ridhaan wa li haqqi ada selawat. Halalna tu tahlil la ilaha illallah. Qara'na tu baca ayat kursi, baca ayat apa dia tu. Teh berapa kali 10 kali tu dah. Dia kata gini. Kita baca ni kita pun boleh pahala lah. Pahala tu sedekah orang mati tu. Tapi dia kata tak hilang pahala tu. Tak hilang maksud dia nya. Walaupun kita mulia. Dia taksir dengan kita. Tapi kalau dia kata malas satu hari mati, lepas tu dia puluh. Dalam dia buat usaha puluh lah. Dia berganda-ganda lah. Jadi dia pahala sebenarnya geng ni pahala wiki dia hilang kita, tapi kita boleh pahala juga. Pahala tolong. Kalau mengikut dia tak boleh, kita mengikut wiki dia boleh ke dia mana boleh. Dia pun suka pahala ni kepada si mati. Pahala baca Quran sejuk kita tadi.
Dia mikir dia tak ada kita. Ya, kalau kira. Ada orang pendapat dia kata. Cuma Tuhan beri pahala lain kerana usaha kita. Tolong kita. Tu boleh faham tu. Tapi dia kata, tak indah juga pahala. Tapi kalau lagu tu, dia malas sampai bodoh lah. Cumanya, ia jadi masalahnya. Kenduri arwah apa dia buat tu bukan masalah. Kita tidak bahas pahala siapa tak siapa. Yang Syekh Daud gapo ulama-ulama yang ada baca dulu kan. Dia Nabi sebutnya dia kata. Para sahabat ni dia faham hadis Nabi dia kata kunna na'ud al-ijtima' ala ahli al-mayyit wa sun'atu at-ta'am minan niya'ah. Tu hadis tu. Kami mengira, kata sahabat, perhimpunan di rumah si mati serta menyediakan makanan termasuk dalam ratapan kematian. Ratapan kematian ini dah susah kan? Nahiyah. Situ je sebenarnya berhimpun di rumah si mayat serta mengedarkan makanan termasuk di dalam ratapan kematian. Itulah tolehnya. Mana kalau kita buat balsam, ya lah. Dia berhimpun. Dia alal mayyit tu kan. Bukan rumah saja. Berhimpun kerana dia. Lepas tu sedia makanan nak pula. Jadi maksud yang Imam Ahmad ni kan, dia tidak percaya dengan hadis tadi. Baca masing-masing. Baca rumah-rumah, baca rumah-rumah. Mengadakan upacara tu. Yang banyak ulama-ulama yang mengingat kita tak sini kita buat tu. Bagi dia mahu berlaku dah. Dan saya tahu sebut dalam kitab dia tu, orang yang diseru ni pula dia kata makruh yang tercela hadis. Yang kata dan orang yang diseru menseru ke orang-orang, dia kata begitu juga orang yang diseru hadis akan dia. Situ dah. Itu cerita lain dah. Tapi kita tidak nak bicara tu, nak bicara siapa atau tak siapa. Baik, dan di antara keduanya perbezaan yang tiada tersembunyi, mana perbezaan yang nyata. Dia kata perbezaan tidak sembunyi. Maka mengkhabarkan Allah Ta'ala akan bahawasanya manusia itu tiada milik ia mereka bagian yang usaha ia akan dia. Adapun ia diusahakan oleh orang lain, maka ia milik bagi orang yang usaha itu. Visitasi itu dulu. Dia nak herik al-Quran ni. Dia kata kedua-dua keadaan ini mempunyai perbezaan yang nyata. Di mana Allah Subhanahu Taala mengkhabarkan Tuhan Raya kau kita ni bahawa seseorang itu tidak akan memiliki sesuatu yang tidak diusahakan. Kalau kita tak usaha satu benda, nak boleh kau jalan mana? Situ dulu. Ada pun perkara yang diusahakan oleh orang lain, maka dia menjadi milik orang yang mengerjakannya. Tu suku-suku dulu. Mati ayat situ dulu. Dia buat hak dia, kita buat hak kita. Sesat situ. Lepas tu, maka jika menghendaki ia nescaya memberi ia akan dia bagi orang lain. Ada sini. Tak ada di sini. Dan jika menghendaki ia nescaya mengekalkan ia bagi dirinya. Menyebut akan jawab ini oleh Ibn Qayyim dalam kitab Ar-Ruh pada halaman 205. Jika dia mahu, ingat dia mati ayat tadi. Orang ni usaha boleh ke dia, kita usaha boleh kita, dia usaha boleh ke dia. Kita baca Quran pahala boleh kita, dia baca Quran boleh ke dia. Tu mati ayat tu dulu dah. Lepas tu jika dia mahu berikan pahalanya pada orang lain, barang hak dia. Dia kira seperti pitih juga. Duduk dalam poket dia, moga dia pergi buat kerja. Dia pergi makan gaji, gaul seming, 80 riyal sehari. Duduk dalam kocek dia. Tapi dah dia nak beri kat orang tak? Atau dia mahu mengekalkan pahala untuk dirinya? Dia nak beri kat orang kan nak beri ke dia. Maka persoalan ini dijawab oleh Ibn Qayyim di dalam kitabnya Ar-Ruh pada halaman 205. Ibn Qayyim ni ialah anak murid kepada Ibn Taymiyah. Jadi Ibn Qayyim ni duduk alik siapa? Apa? Sebab dia mazhab Hambali. Rasa Ibn Taymiyah duduk alik siapa?
Demo ni kan dia tak boleh benar nak Ibn Taymiyah, tapi bila masuk bab tengok ni Ibn Taymiyah kata. Dia pakai pula Ibn Taymiyah. Nak rasa lagi hak demo ni setuju dengan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah mengharuskan zikir secara jahar pas maya. Ibn Taymiyah timur boleh ni lepas maya kan, astagfirullah astagfirullah, macam duduk zikir ramai-ramai lagi boleh. Tapi hak tak bolehnya apa dia hak tak boleh ni ya. Zikir jahar ni ulama berbeza pendapat. Imam Nawawi dia kata sir baca perlahan kecuali untuk mengajar. Ni wirid semaya ni. Sebab tu dia tengok ambuk kalau sudah semaya tak derah lah. Imam Nawawi kata kita tak boleh derah zikir kecuali nak mengajar. Tak nak mengajar gapo kau kerti belakang dah. 45 40 tahun duduk wirid dah. Lepas tu dia kata tak boleh. Ibn Taymiyah kata boleh. Tapi maksud Ibn Taymiyah tu jahar suara derah ni suara asli bukan goning. Kalau goning sepakat ulama kata tak boleh sebab dia kira mengganggu. Kan? Jadi lagu mana caranya nak berzikir? Assalamualaikum astagfirullah, ambil goning letak bawah. Ni masjid surah ke apa ni? Bapa dia tak boleh letak bawahnya. Biar dengar dalam masjid ni sudah. Apa nak suruh orang lain dengar kita nak berzikir? Cuba tanya, pedah gapo? Nak siapa dia dengar? Mengganggu orang. Lepas mari subuh juga ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah meledah. Dengar habis 2-3 butik apa? Tidak. Kalau kawasan rumah ni dengar alhamdulillah lah. Masuk ke dalam rumah. Hak tu sepakat ulama kata tak boleh. Dia boleh ganggu orang ni bang. Hak tu dia support. Cuba tengok Mekah. Mekah Madinah. Buat kan dia kata. Lepas bang senyap. Bang semayang lah. Ngaji. Baca ngaji. Apa dia? Mekah. Macam ngaji bang. Asyik pukul 10 11. Baca. Dia pasang dalam video. Mekah tak ada. Dia baca pasal orang pasal. Orang pasang mana? Baca spek tak ada kah? Tak ada. Duduk Mekah tak ada. Kita tengok dari TV ni, dia baca sebagai latar belakang je. Tak ada Mekah, tak pernah dengar lah. Lain pada bank semaya, Mekah Madinah. Tak ada. Siapa dia pernah pergi Mekah? Tak ada. Baca ayat tu ayat haji tu. Oh, hak tu. Pihak radio, pihak TV dia. Latar belakang kepada video tu tak ada. Okey. Pergi sikit lagi, 8 minit ni. Dan berkata dia Ibn Qayyim adalah guru kami, yakni Ibn Taymiyah. Guru dia Ibn Taymiyah. Memilih ia akan ini jalan dan mentarjihkan ia akan dia intaha. Dan jika mengendaki engkau akan keterangan yang lebih panjang, maka baca olehmu akan kitab pembantu sekalian orang Islam. Katanya Ibn Qayyim, guru kami Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni ulama, dia mati tahun 728 Hijrah. Lepas sikit pada Imam Nawawi ya. Tapi dulu pada Imam Suyuti. Dia memilih pendapat ini, pendapat yang boleh tadi. Dan beliau mentarjih, maknanya menguatkannya pendapat tadi. Okay. Sekiranya ingin mendapatkan keterangan yang panjang lebar, bolehlah merujuk kepada kitab pembantu sekalian orang Islam. Dia kata kalau nak tahu panjang lebar kat, dibacalah kitab tu ya. Kitab. Yalah. Jadi kesimpulannya begitulah. Orang yang duduk alik kata siapa tu, itulah dia hujah dia. Kalau tak siapa, ada hujah masing-masing. Jadi sini khilaf. Kita tak dipaksa. Ingatlah, kalau benda khilaf ni jangan paksa. Itu adab berkhilaf. Khilaf dari segi siapa tak siapa ya. Dia dari segi buat tak buat ni tak ada khilaf tu dah.
Kini dia bila dia kata siapa dia nak buat lah. Dan maksudnya gini, mengumpul manusia bukan kematian, dia tak kematian dapat hilang. Hak tu sepakat tak boleh. Hak tu tak boleh tu. Tak ada ulama yang membenarkan hak tu. Hak boleh sekali siapa ke tak siapa. Panak nak baca Quran guna kalau kita nak duduk ahli hak siapa. Kita nak baca Quran lagu mana? Maksud dia kalau ayah kita mati, mak kita mati, kita sendiri baca. Bukannya keruh orang mari beri pun lepas tu buat roti cicah gula Malaysia buat behmu. Hak kokek ni hak ulama. Hak kenapa ulama kita marah ni bacalah kitab mana-mana. Lah masuk hak marah, dia tak beri pun lagu tu. Padahal nak buat juga nak baca sendiri nak beranak dah siapa belaka. Duduk atas rumah dah kita mari ziarah main kat kita. Dan malam kita pakat berdoa lah kepada si mati ni. Duk bucu ni baca Quran sana, baca Quran sini. Tak. Kalau pakai lihat siapa lagi. Lagu tu yang maksudnya Ibnu Qayyim katanya. Tak? Baik. Jadi kalau ada orang tu dia nak duduk alih otak siapa, kita kena hormat ke dia sebab dia pegang kepada pendapat Imam Syafi'i. Orang hak dia kata siapa, kita hormat juga ke dia sebab dia pegang pendapat Imam Ahmad. Jangan badi sini kata uduh. Ni bila kita orang ni dia tak si buat. Dia kata tak siapa tak si buat buat apa. Tak si buat kita setuju alik pendapat tak siapa. Dia pun dia kata macam-macam. Dia kena kamu tinggal supaya kamu lembu dia kata. Supaya tani itik mampu dia kata. Tu kecil tak kena dah tu. Pasal apa? Dia tak siwak tu dia pegang ke Imam Syafi'i. Dia mohon nak buat, dia mau pegang ke Imam Ahmad. Itulah orang panggil adab berkhilaf. Adab-adab kita bagi apa? Ada dua pendapat ulama. Nampak sini? Biar faham kita duduk kapur. Kalau kita orang Syafi'i, nama laikum Syafi'i. Dia kata dia nak tahu ulama-ulama Syafi'i pula. Imam Sayyuti apa bawah. Artinya bukan Imam Ahmad. Mana? Syafi'i ya. Apanya? Kata siapa dah kita ambil pada dulu. Imam Ahmad sendiri kata siapa? Bukan dia ramai ulama-ulama dia kata siapa. Mazhab Syafi'i dia sendiri kata tak siapa. Dah ada ulama-ulama hak tu dia kata tak siapa. Hak kedua ni pula kata siapa. Lah betul. Jadi kita Syafi'i juga. Tak tahu dah tu. Anda faham benda tu tak? Jadi ambil tujuan orang gini ni biar faham kedudukan, jangan kata apa. Mati apa tak buat ngati kau rumah. Tak buat ngono ni tak saya kamu. Jangan dia kata begitu. Sebab hak beripu tu ramai Syekh Daud pula orang ni orang ulama. Ambil tunjuk dah dulu. Ni ketika kita baca Bulughul Maram bab Kitabul Janaiz. Cara kepada dia mayat bukan dah. Gitu je dah. Tapi orang faham dulu ni dia mau tak balas dah. Kalau tak mengatik dia tak buat senyap sudah begitu dah. Orang ni buat lah dia senyap gitu lah. Kalau orang tu ajak pergi di rumah dah bapa nak mengatik. Malah 7 hari ke 3 hari aku tak boleh pergi bapa. Syekh Daud kata dan makruh lagi tercela bagi orang yang menerima orang yang diseru hadir ke majlis itu. Makruh juga. Bukan makruh tanzih dah ni. Makruh tahrim. Makruh yang tercela, makruh dosa. Kata makruh ni maknanya benda yang Tuhan benci. Boleh kan? Itu tak? Dengan harus membaca Quran dan siapa pahalanya pada sekalian yang mati, nescaya mendapat engkau di dalamnya akan yang memuaskan dahaga. Wallahu a'lam. Di mana ada menyatakan dari kitab tadi. Dia kata kalau mu nak tahu, tengok dari kitab tadi yang mengatakan bahawa harus maknanya boleh membaca Al-Quran dan siapa pahalanya kepada orang mati. Dan nescaya dia kata kalau membaca kitab tu kamu akan memahaminya umpama dapat memuaskan dahaga. Sedap.
Hak daga duk cari air, nak tahu apa nak kuan. Lagu mana nak tahu siapa ke tak siapa, mu baca kitab tu dia kata, akan puas hatilah mu bahawa siapa dengan pahala, supalah tik mu daga cari air, boleh air segala hilang daga. Kan? Cakap tu dia. Tu dia sebut tu wallahu a'lam sini ni. Ni muka lain. Ni kita naknya wallahu ta'ala yastajibud da'wa wa yaqdil hajat.